Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercipta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut ma'al hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman, untuk sepanjang zaman. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat yang Maha Esa. Hadirin dan hadirat sekalian, bagi menambah keberkatan majlis kita yang penuh bermakna pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Hashim bin Ahmad, Guru Bahasa Arab SK BBSD 2. Pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan penuh rasa khusyuk dan tawaduk, kami bersyukur di atas segala nikmat dan rahmat yang telah Engkau kurniakan, di mana dengan dapat kami berkumpul pada hari yang penuh berkat bersama-sama meraihkan majlis sambutan ma'al hijrah peringkat sekolah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, sesungguhnya kami percaya dan yakin bahawa hijrah yang diperintahkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu perancangan-Mu yang kemas, teratur demi memperkukuhkan kekuatan untuk menegakkan hak kebenaran, keadilan, kemakmuran, keamanan dan kebahagiaan. Ya Allah, Ya Qawi, sesungguhnya hijrah Rasul-Mu merupakan peristiwa agung yang kami akan hayati. Ia merupakan ilham perjuangan umat setiap zaman, mengajar erti perpaduan, kejayaan, menyatukan yang bertelingkah. Allahumma ya Fatihul ya Alim. Bersempena dengan perhimpunan yang kami adakan ini, kami memohon supaya pengertian falsafah serta semangat hijrah akan dapat diteruskan, sentiasa hidup di hati sanubari setiap umat termasuk sikap, watak dan perbuatan. Ya Allah, gerakkanlah hati kami, amalan kami, fikiran kami ke arah amal ma'ruf, berhijrah kepada ma'ruf, berhijrah dari maksiat kepada taubat dan keinsafan, berhijrah daripada kekufuran nikmat kepada bersyukur,
berhijrah daripada malas kepada rajin dan sentiasa berkorban. Berhijrah daripada jahil kepada berpengetahuan, keadaan tidak baik kepada baik dan lebih baik mengikut petunjuk pimpinanmu ya Allah. Semoga dapat menempuh hidup baharu dan maju ke hadapan sesuai tujuan manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi yang luas terbentang. Ya Allah, angkatlah wabak ini daripada kami ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah wabak ini, wabak COVID-19 daripada kami ya Allah. Rabbana atina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hashim bin Ahmad, Guru Bahasa Arab SKBBSD 2 atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita akan lebih diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Emas tempayan buatmu putri, busana indah buat rupawan. Sudilah tuan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis kita diteruskan dengan mempersilakan Ustaz Ruzaimi bin Ibrahim, Ketua Panitia Pendidikan Islam, bagi memberikan sepatah dua kata. Diminta Ustaz Ruzaimi untuk book on mikrofon. Maaf. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang dihormati Ustazah Risyahidah, Wakil PPD, yang berusaha Puan Nurhanida binti Saidin, Guru Besar SK BBSD 2, yang dihormati Barisan Pentadbir Encik Rohaizi bin Osman, Encik Muhammad Hairul Izwan dan juga Encik Wan Muhammad Pergau. Kemudian wakil daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru Encik Hazeni dan Puan Siti Umi, serta kepada guru-guru dan pelajar-pelajar sekalian. Baiklah, pada pagi ini kita dapat sama-sama dalam satu program. Bersyukur kita ke hadirat Allah dapat kita bersama-sama dalam program Ma'al Hijrah, yang mana telah kita fahami, telah kita biasa kita sambut program Ma'al Hijrah ini pada setiap tahun, sama ada di peringkat sekolah atau di peringkat mana-mana jabatan pun akan diadakan program-program seumpama ini. Program yang memperingatkan kita tentang tahun Hijri ataupun tahun yang kita kenali sebagai tahun Islam, tahun baru Islam ataupun tahun baru Arab. Sekiranya setiap tahun kita bulan 12, di penghujung bulan 12 kita menyambut tahun baru Masihi. Jadi begitu juga kita menyambut tahun baru Islam, iaitu pada awal Muharram. Jadi yang penting dalam tahun baru ini ialah bagaimana kita nak mengambil ibrah atau pengajaran daripada peristiwa yang dikaitkan dengan penghijrahan. Walaupun penghijrahan itu berlaku pada bulan Rabiul Awal, tapi tahun itu berulang-ulang diambil daripada ibrah ataupun pengajaran daripada peristiwa hijrah itu yang kita nak ambil. Baiklah, untuk golongan pelajar, murid-murid ambillah pengajaran
daripada memperingati tahun hijrah ini. Bagaimana seorang pelajar itu, sebagai seorang murid itu dapat terus berhadapan dengan hari-hari mendatang yang sangat mencabar. Jika sebelum ini berada dalam keadaan yang kurang rajin, kita cuba berhijrah untuk menuju kepada seorang murid yang lebih rajin, terutama dalam keadaan-keadaan yang mencabar ini. Sekarang ni kita pun sedang menghadapi wabak penyakit dan sebagainya. Bagaimana kita nak dapat berhadapan dengan suasana yang begini. Baiklah, rasanya cukuplah sekadar itu dulu ucapan saya pada pagi ini. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang di awan burung jentayu di atas papan batang jerami. Tampillah Tuhan kami merayu bersama ucapan kata berasmi. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis kita pada hari ini diteruskan dengan menjemput yang berusaha Puan Nur Hanidah binti Zahidin, Guru Besar SK Bandar Baru Studi dan Masyarakat, untuk menyampaikan ucapan aluan dan seterusnya merasmikan majlis kita pada hari ini. Pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey, terima kasih pengerusi majlis. Sebelum tu saya nak betulkan, kita minta nanti Ustazah Risahida yang rasmikan majlis kita ya. Okey. Saya hanya akan bagi ucapan je sedikit. Okay, sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang berusaha Ustazah Risahida binti Bahari, penolong PPD Pendidikan Islam. Yang berusaha Encik Azni bin Sidik, YDP PIBG. Yang berusaha Dr. Siti Umi, NYDP PIBG. Yang saya hormati Barisan Penolong Kanan SK BBSD 2. Dan juga yang saya hormati penceramah jemputan kita pada hari ini iaitu Encik Abdul Muiz, Guru Bimbingan dan Kaunseling dari SMK Sungai Besar, guru-guru dan murid-murid yang saya kasihi sekalian. Jadi pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tetamu yang hadir pada pagi ini kerana sudi meluangkan masa untuk program sambutan Ma'had Hijrah peringkat sekolah SK BBSD 2. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab atas penganjuran program ceramah Ma'had Hijrah pada pagi ini. Alhamdulillah, walaupun kita melaksanakan program ini secara atas talian tetapi kita berjaya melaksanakannya. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Panitia Pendidikan Islam dan juga Bahasa Arab. Dan saya berharap semoga dengan ceramah yang akan disampaikan nanti sedikit sebanyak dapat memberi pengetahuan ataupun refresh semula kepada warga sekolah, khususnya untuk murid-murid sekolah ini. Ya. Jadi saya juga berharap semua murid dapat berikan tumpuan, berikan perhatian apa yang akan disampaikan dalam ceramah nanti kerana saya difahamkan kita juga ada kuis yang akan dilaksanakan secara atas talian. Jadi semua murid bolehlah mengambil bahagian walaupun kita semua murid melaksanakan PDPR tapi kita saya nak semua murid SK BBSD 2 ni aktif aktif untuk mengambil bahagian dalam acara yang bertandingkan, tak kiralah sama ada daripada unit panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab ataupun unit panitia yang lain juga Jadi murid-murid yang pada hari ini yang ada ni cikgu ucapkan cikgu nak semua murid semua beri tumpuan dan nanti ambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti yang akan dipertandingkan nanti.
Jadi cikgu tak nak cakap banyak hari ni ya sebab kita ada tetamu jemputan. Jadi akhir kata saya berharap semoga majlis kita pada hari ini mendapat manfaat untuk semua warga sekolah dan sentiasa cikgu nak ingatkan juga kepada semua murid dan juga warga sekolah SKBBSG 2 supaya menjaga SOP walaupun di mana berada, semua kita stay safe dan stay healthy. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat mana? Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Nur Hanidah binti Saidin, Guru Besar SK Bandar Baru Seri Damansara II atas ucapan beliau sebentar tadi. Baiklah, sekarang majlis ingin menjemput Puan Irsahidah binti Bahari, Penolong PPD Pendidikan Islam Petaling Utama untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis kita pada hari ini dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Yang saya hormati Guru Besar SK Bandar Baru Seri Damansara II, Puan Nur Hanidah binti Saidin, penceramah jemputan yang diraihkan PIBG SK Bandar Baru Seri Damansara II, pentadbir dan warga guru serta warga murid SK Bandar Baru Seri Damansara II yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya ucapkan tahniah kepada warga SK Bandar Baru Seri Damansara II, khususnya panitia pendidikan Islam dan juga panitia bahasa Arab kerana berjaya melaksanakan program ini, program Majlis Sambutan Mahasiswa 1443 Hijrah bersamaan tahun 2021 Masehi. Dan saya juga mengharapkan anak-anak, pelajar-pelajar, murid-murid SK Bandar Baru Seri Damansara II, semoga mengambil iktibar dan juga fokus kepada ceramah yang akan diberikan. Di samping itu tadi ada Guru Besar maklumkan ada beberapa program lain juga diadakan sebelum jadi tahniah dari saya, wakil dari PPD Petaling Utama Unit Pendidikan Islam. Dengan ini lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya Irsahidah binti Bahari, Unit Pendidikan Islam PPD Petaling Utama merasmikan program ini. Assalamualaikum. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustazah Irsahidah binti Bahari, Penolong PPD Pendidikan Islam PPD Petaling Utama atas ucapan serta perasmian sebentar tadi. Baik, hadirin dan hadiran sekalian, majlis diteruskan dengan saat yang kita nanti-nantikan, iaitu ceramah Ma'al Hijrah Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti bersama penceramah jemputan kita pada hari ini. Beliau adalah Encik Abdul Muiz bin Muhammad Rusli. Sedikit latar belakang yang saya akan perkenalkan. Baik. Beliau bertugas sebagai guru bimbingan dan kaunseling di SMK Sungai Besar, Sabak Bernam, Selangor. Telah berkhidmat sebagai pendidik selama 14 tahun. Perkenaan latar belakang akademik, memulakan pengajian dalam Diploma Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah di Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin, Kuzza, meneruskan pengajian peringkat Sarjanah Muda Usuluddin Universiti Al-Azhar Mesir, terlibat aktif sebagai tetamu jemputan dalam rancangan Didik TV, khususnya yang berkaitan dengan kaunseling. Selain turut menjadi tetamu undangan dalam rancangan radio Selangor FM, IKIM FM, apa yang menarik adalah beliau turut menjadi penulis skrip dalam drama di radio, termasuk drama Nur Hikmah, IKIM FM, dan menganggotai slot drama Nur Hikmah Korbankan Ismailmu.
menghasilkan karya penulisan berkaitan kaunseling seperti Layan Cikgu Kaunseling Membebel dan banyak lagi. Baiklah, hadirin dan hadiran yang saya kasih sekalian, insya-Allah kita akan teruskan majlis sambutan Ma'al Hijrah hari ini, tetapi suka saya terangkan majlis yang disampaikan dalam keadaan konsep seperti forum. Baik. Sekali lagi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat kurnianya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat bersama-sama di dalam majlis yang sangat mulia di pagi Jumaat ini. Baik, bagi meraihkan sambutan Ma'al Hijrah untuk tahun 1443 Hijrah. Baik, Ustaz Abdul Muiz, apa khabar hari ini Ustaz? Sehat Ustaz Sabri, alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, Ustaz sehat. Dan saya lihat Ustaz sekarang semakin kacak. Boleh jadi sekarang disebab, dah lama dah. Masya Allah. Boleh jadi disebabkan kekacakan Ustaz ni menjadi faktor utama, menjadi guru selebriti di kaca TV dan radio. Pandai Ustaz Sabri buat kelakar. Baik, untuk pengetahuan para penonton sekalian, Ustaz Abdul Muiz mempunyai slot khas bersama Didik TV di bawah KPM untuk slot bertajuk kaunselor anda. Betul Ustaz? Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, kami sebenarnya sangat beruntung kerana Ustaz sudi memenuhi jemputan untuk berkongsi ilmu di pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Tak ada maknanya Ustaz Sabri. Okey Ustaz. Baik, sambutan Ma'al Hijrah ini merupakan satu sambutan yang menjadi amalan tahunan. Yang mana satu tahun itu dikira tidak sempurna Ustaz kalau kita tak buat apa-apa majlis. Dan kita rasa sangat tak lengkap pada tahun itu. Jadi kalau kita lihat untuk tema tahun ini, iaitu Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Baik Ustaz, kita tak nak melengah-lengahkan bahasa, kita terus pergi kepada soalan yang pertama. Baik, soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan tema ni Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti dan kaitannya Ustaz dengan pendidikan hari ini? Okey, dipersilakan. Terima kasih Ustaz Sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'd. Yang berusaha Ustazah Ri Syahidah binti Bahari, penolong PPD Pendidikan Islam, PPD Petaling Utama. Yang berusaha Puan Nurhanira binti Saidin, Guru Besar SK Bandar Baru Seri Damansara II. Yang dihormati Encik Rahizi bin Osman, penolong kanan pentadbiran. Yang dihormati Encik Muhammad Airul Rizwan bin Muhammad Syukur, Guru Penolong Kanan Hal Awal Murid. Yang dihormati Encik Wan Muhammad Pergau Ismanizam bin Wan Ibrahim, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Dihormati Encik Hazini bin Muhammad Siddiq, M.Tub Persatuan Ibu Bapa Guru SK Bandar Baru Seri Damansara II. Dihormati Dr. Puan Siti Ummi Fairuz binti Azmi, Naib Mentua PIBG SK Bandar Baru Seri Damansara II. Rakan-rakan guru, tuan-tuan dan puan-puan, murid-murid yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman semua, Ustaz Sabri ini anak murid saya sebenarnya. Beliau dekat sekolah dulu pun sangat aktif dan memang hebat orangnya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang tak tahu, Ustaz Sabri ini pernah mewakili negeri Selangor dalam pertandingan teater peringkat kebangsaan. 2 kali tuan-tuan dan puan-puan, beliau dapat pergi ke peringkat kebangsaan. Hebat tak hebat Ustaz Sabri ini? Jadi gunakanlah Ustaz Sabri ini sebaik-baiknya ya, tuan-tuan dan puan-puan ya. Baik, terima kasih atas soalan yang diberi tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita bercerita tentang Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti ini, satu sahaja yang mungkin kita akan terfikir ialah bagaimana Allah mendatangkan peringatan kepada kita dengan pelbagai cara tuan-tuan dan puan-puan. Antaranya melalui kisah-kisah tauladan, antara targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib tu apa murid-murid? Allah datangkan cerita-cerita yang best, Allah datangkan cerita-cerita yang tak best. Semuanya sebagai peringatan kepada diri kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Allah datangkan juga satu bulan, iaitu bulan Muharram, yang mana bulan ini memang menjadi sinonim dalam kehidupan kita. Macam Ustaz Sabri sebut tadilah kan, tak lengkap rasanya tahun itu sekiranya kita tidak menyambut sambutan awal Muharram ini, 1443 Hijrah.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bercerita tentang sambutan bulan Muharram, kita akan cerita tentang satu perkara yang sangat penting, iaitu hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sebenarnya bukan nak bercerita tentang hijrah Rasul itu saja, tetapi kita perlu ambil iktibar atas segala apa peristiwa yang berlaku. Kita nampak hijrah Rasul itu adalah salah satu cerita. Tetapi di sebalik cerita hijrah Rasul itu, murid-murid sekalian, banyak sangat cerita yang boleh kita ambil iktibar. Sekarang ni murid-murid sekalian, cuba kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri mendidik para sahabat dengan manhaj rabbani. Dalam menceritakan bagaimana hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, walaupun tuan-tuan dan puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenali sebagai seorang yang ummi, tetapi baginda telah membina satu kehidupan manusia yang teragung. Tuan-tuan dan puan, kalau kita nak bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, baginda ini boleh kita katakan sebagai pemimpin agung sepanjang zaman. Baginda diutuskan sebagai seorang nabi dan rasul bukan untuk bangsa Arab semata-mata, tetapi buat seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam dunia ni. Tak kiralah manusia ke, bukan manusia ke, haiwan dan sebagainya, semua beriman dengan satu perkara, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nabi utusan terakhir daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, baginda bukan sahaja seorang negarawan yang unggul, bukan sahaja pahlawan yang hebat, bukan sahaja ahli politik yang agung, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan seorang suami dan bapa yang penyayang. Kalau kita nak tengok pula bagaimana Nabi juga menjadi seorang datuk yang hebat kepada cucu-cucu baginda. Salah satu cerita kalau kita ingat tuan-tuan dan puan, bagaimana sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud, cucu-cucu Nabi, Sayyidina Hussein, Sayyidina Hasan, kan, menjadikan Nabi seperti seekor kuda sewaktu Nabi sujud. Apa Nabi buat? Nabi biarkan cucunya main atas baginda, kan murid-murid sekalian, sampailah mereka puas, barulah Nabi bangun semula. Hebat tak hebat sifat Nabi itu? Kalau kita lah murid-murid sekalian kan, mesti kita marah adik kita sebab kacau kita solat. Murid-murid sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak bercerita tentang kehebatan Nabi ini, sampaikan seorang pengarang dari barat, Michael H. Hart, meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia pada kedudukan paling teratas dan berpengaruh dalam buku dia. Apa tajuknya? 100 Most Influential People in the World. Murid-murid sekalian, bagaimana orang barat sendiri mempercayai bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan orang yang teragung, seorang influencer terhebat sepanjang zaman. Jadi, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu taala, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut mencontohi setiap apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber inspirasi dalam menjalani kehidupan kita demi kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Dan yang paling penting sekali lah untuk menjadi seorang ummah yang berkualiti. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teringat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju yarjullaha yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan contoh ikutan yang baik. Tuan-tuan dan puan, Allah sebut dalam surah Al-Ahzab, Allah kata Nabi itu adalah merupakan contoh ikutan yang baik. Sekarang ini kita dah ada qudwah hasanah. Kita dah ada uswatun hasanah. Kita nak ikut siapa lagi? Kita nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi membawa manhaj rabbani itu untuk menjadikan kita sebagai ummah yang berkualiti. Tuan-tuan dan puan, kalau tak kerana hijrah ni lah murid-murid sekalian, kita tak akan rasa kita ini menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa?
Sebab hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan kita sebagai ummah yang berkualiti. Sesuai dengan tema Mal Hijrah pada tahun ini, macam yang saya sebutkan tadi, manhaj rabbani, ummah berkualiti. Bagaimana Allah memuliakan kita ni dengan Islam? Teringat kepada satu kisah berkenaan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu itu Sayyidina Umar pergi ke Syam bersama dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan pada waktu itu sampai sahaja Sayyidina Umar ke satu sungai, pada waktu itu Sayyidina Umar sedang berada di mana? Di atas unta. Kemudian beliau turun, beliau menanggalkan kasut beliau, Sayyidina Umar ni tanggalkan kasut dia, kemudian dia kalungkan kasut itu ke leher Sayyidina Umar sendiri. Dia ambil kasut, dia letak sendiri dekat leher dia. Kemudian Sayyidina Umar terus membawa untanya mengharungi sungai tersebut. Dan Abu Ubaidah kata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau ni akan disambut oleh tentera dan pembesar Syam. Sedangkan engkau pula dalam keadaan macam ni." Kan? Bagaimana seorang Amirul Mukminin, dia ambil kasut tu letak dekat leher dia. Apa kata Umar? "Inni qaumun a'azzanallahu bil Islam, falan nabtaghi al-izzah bi ghairi." Cina Umar kata apa? Sesungguhnya kami ini adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Maka tidaklah kami mencari kemuliaan dengan selain daripadanya. Bukan sampai manusia tak mengenal kita, kan tuan-tuan dan puan, tetapi kerana kebenaran itu sendiri akan memuliakan pemiliknya. Sebagai contoh, kita tak perlu nak bagi tahu kita ni hebat. Sedangkan sampai satu ketika kehebatan itulah yang akan menunjukkan dirinya. Katanya macam apa? Ular yang menyusul akar tidak akan hilang bisanya. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Kita nak menyebut tentang satu perkara. Murid-murid sekalian, kan? Sekarang ini kita pun dah berada dalam keadaan PDPR. Nak tak nak, suka tak suka, kita kena hadap benda ni. Kita tak pergi ke sekolah lagi. Kita duduk depan komputer, duduk depan telefon untuk kita mencari ilmu. Murid-murid sekalian, tuan-tuan dan puan, kalau dulu kita nak dapat nak dapat ilmu, nak dengar ceramah, kita kena pergi surau, kita kena pergi masjid. Ya, dekat Facebook ada, dekat YouTube ada, tetapi taklah semeriah sekarang ni. Tuan-tuan dan puan, sekarang ini dah jauh berbeza dah. Kita boleh mendapatkan ilmu walaupun kita berada di rumah dengan hanya sekadar kita melihat di telefon bimbit. Mungkin pada waktu ini kita duduk di atas katil ataupun sedang duduk di kerusi sambil kita makan, minum dan sebagainya. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Bagaimana kita boleh menjemput ilmu itu datang ke rumah, dan yang paling penting kita boleh jadikan rumah kita sebagai taman-taman syurga. Tuan-tuan dan puan, murid-murid sekalian, kalau kita lihat bahawa menuntut ilmu ini adalah merupakan satu kewajipan dan tuntutan kepada setiap orang Muslim. Kerana apa? Kerana ilmu itu, murid-murid sekalian, menjadi kayu pengukur dalam kehidupan kita untuk menentukan sama ada perkara tu baik ataupun tidak. Murid-murid, kalau kita tak ada ilmu, kita sendiri tak tahu benda tu baik ataupun tidak. Kerana ilmu lah yang akan menjadikan kita lebih pandai. Murid-murid sekalian, kenapa saya katakan kita jadikan rumah kita ini sebagai taman syurga? Kenapa saya nak katakan bahawa orang berilmu ini jauh lebih hebat daripada orang lain? Allah Subhanahu Wa Taala, murid-murid sekalian, akan mengangkat orang yang berilmu dengan beberapa darjat. Allah sebut dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan darjat orang yang beriman antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan agama. Murid-murid sekalian, nampak tak hebat tak kita ni sebagai seorang yang berilmu? Sebab itu murid-murid sekalian, nak tak nak, suka tak suka, kita kena tuntut ilmu. Sekarang ini Menteri Pendidikan sebut sekolah akan dibuka pada bulan Oktober. Kalau sebelum ini pada bulan September, kemudian akan ditukar pula pada bulan Oktober. Boleh yakinkah kita ini bahawa nanti bulan Oktober sekolah akan dibuka lagi? Sekarang ini negeri Selangor sendiri telah menjadi juara,
kan, dalam kes COVID untuk beberapa bulan ini. Jadi murid-murid sekalian, kalau kita fikirlah, aku nak belajar betul-betul bila sekolah buka nanti, macam mana kalau sekolah tak buka? Jadi nak tak nak murid-murid sekalian, kita kena letak dalam kepala, mungkin sekolah tak dibuka. Jadi suka tak suka, aku kena belajar dari sekarang. Jadi murid-murid sekalian, kalau nak dikatakan bila kita berada di rumah, kita boleh jadikan rumah kita sebagai taman syurga. Kerana apa? Kerana Nabi SAW bersabda, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Nah, kita berada di rumah, duduk tengok telefon, kita tengok laptop, kita belajar secara dalam talian. Nampak tak bagaimana Allah jadikan kita ini, memudahkan kita untuk kita pergi ke syurga. Duduk di rumah pun Allah dah mudahkan jalan kita untuk pergi ke syurga. Bukan setakat itu saja murid-murid sekalian, orang yang berada dalam majlis ilmu ini, para malaikat akan menaungi, dia buka sayapnya menaungi orang yang menuntut ilmu. Nampak tak bagaimana kita boleh jadikan manhaj Rabbani ini untuk kita menuntut ilmu walaupun kita berada di rumah. Kalau kita nak ikutkan murid-murid sekalian, kita tengok setiap hari kita diberi dengan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak memilih yang mana? Nak pilih yang kanan ataupun nak pilih yang kiri? Bangun sahaja daripada tidur, kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak bangun solat subuh siap-siap untuk pergi ke kelas, ataupun kita terus tarik selimut, bangunlah pukul 9, pukul 10 dan sebagainya. Jadi murid-murid sekalian, pilihan yang Allah bagi itu, kita kena tengok dari segi manfaat, dari segi mudarat. Sebab pilihan ini dia ada risiko. Kita pilih yang baik ada risiko, pilih yang buruk pun ada risiko. Sebagai contoh, kalau kita bangun untuk menunaikan solat subuh murid-murid sekalian, apa risikonya? Kita mungkin akan rasa mengantuk, penat dan sebagainya. Kalau kita pilih tidur, kita akan rasa seronok, kita rasa happy. Best tak tidur waktu subuh? Ini macam bang. Ini macam. Tetapi kalau kita tengok dari segi mudaratnya, mana yang lebih? Dah tentulah tidur waktu subuh, meninggalkan solat itu jauh lebih buruk daripada kita letih untuk menunaikan solat subuh. Jadi murid-murid sekalian, kalau nak ditanyalah bagaimana kita nak menuntut ilmu, bagaimana kita nak jemput pahala ke rumah kita ni. Bangun sahaja daripada tidur murid-murid sekalian, kita boleh baca doa tidur. Baca doa tidur macam mana? Allahumma barik lana, bukan. Alhamdulillahillazi, sambung. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nampak tak? Kita bangun tidur, baca doa bangun tidur, dapat pahala tak? Dapat pahala murid-murid sekalian. Dapat pahala. Kemudian kita menguap, sapu muka kita. Dapat pahala tak? Sapu muka, bangun dari tidur juga adalah merupakan sunnah Nabi SAW. Dapat pahala tak? Dapat pahala murid-murid sekalian. Kemudian kita siap-siap pakai towel nak pergi masuk bilik air. Nak masuk bilik air, kaki kanan ke kaki kiri murid-murid sekalian? Kaki kanan. Kaki kanan ke kaki kiri? Masuk bilik air. Kaki kiri. Masuk kaki kiri. Ada doa. Doa masuk bilik air macam mana? Kaki kiri, keluar kaki Okey, kanan. bagus. Doa Kaki kiri, masuk keluar bilik kaki air macam mana? Allahumma bismika Allahumma ayya wa amri. Allahumma inni wal khaba'is. a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Dapat pahala tak? Dapat pahala murid-murid sekalian. Kemudian kita buang air kecil, kita istinja, ada doanya, ada niatnya. Apa niat istinja? Nawaitul istinja'i minal bauli wal ghaiti. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Kita bangun mandi. Kita mandi pula. Hari ni hari Jumaat. Siapa pagi tadi dia niat mandi sunat Jumaat? Ada tak? Ke main mandi aja? Murid-murid sekalian, yang membezakan antara ibadah dengan adat itu adalah apa dia? Niat. Hari-hari kita mandi, betul tak? Betul. Hari ni hari Jumaat. Kita mandi sunat Jumaat.
dengan macam mana? Oh, saya tak mandi lagi. Tak, saya main mandi je. Okey, bagus. Tak apa. Tulis saja di ruang komen. Tak ada masalah. Maksudnya adalah penglibatan pelajar-pelajar sewaktu ceramah ni. Murid-murid sekalian, mandi niat. Saja aku mandi sunat Jumaat kerana Allah Ta'ala. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Keluar bilik air murid-murid sekalian. Nak guna kaki kiri ke guna kaki kanan? Ke nak keluar kepala dulu? Kanan. Bukan keluar kepala dulu. Ke keluar ikut belakang? Kan? Kanan. Keluar kan? Murid-murid sekalian. Kemudian kita pakai baju cantik-cantik. Ingat, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu cantik. Allah sangat menyukai kepada kecantikan. Kita siap-siap, kita tunaikan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Apa kelebihan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh? Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nampak tak? Tunaikan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Allah bagi ganjaran yang kita sendiri tak boleh jangka dan tak boleh sangka. 2 rakaat je bang, 2 rakaat je. Tuan-tuan dan puan, 2 rakaat aja. Kadang-kadang kita terfikir, kenapa Allah bagi pahala macam tu? Sebab susah. Walaupun solat sunat 2 rakaat, tetapi susah nak buat tuan-tuan dan puan. Kenapa saya kata susah? Kalaulah senang, mesti semua orang buat. Betul tak? Jangan kata tuan-tuan dan puan, saya sendiri pun belum tentu nak buat lagi. Saya sendiri pun belum tentu, orang kata istiqamah untuk melakukannya. Allah sebut, Nabi sebut apa? Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat fajar itu adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nampak tak? Murid-murid sekalian, 2 rakaat je. Buat solat sunat subuh sebelum solat sunat sebelum subuh 2 rakaat, Allah bagi pahala yang mind blowing babe. Kan? Tak terfikir. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian kita siap-siap dan kita bangun siap untuk masuk PDPR. Dapat pahala tak? Dapat pahala murid-murid sekalian. Itulah yang dikatakan manhaj Rabbani untuk membina satu ummah berkualiti. Nabi dah tunjuk jalan. Nabi dah tunjuk jalan dah murid-murid sekalian. Nabi dah tunjuk jalan apa nak kena buat dari kita bangun pagi sampailah kita nak tidur. Nak tidur pun ada doanya. Apa dia? Apa doa tidur? Allahumma ahya wa amut. Nampak tak? Semua Nabi ajar. Nak pakai kasut ada doa. Nak makan ada doa. Bukan saja doa makan, tertib makan tu pun Nabi ajar. Macam mana tertib makan? Mulakan dengan bismillah, guna tangan kanan, kemudian makan, suap, habiskan, kunyah berapa kali, kemudian habis, makan lagi, kemudian ajar lagi, berhenti sebelum lapar, makan sebelum kenyang. Itu Ustaz Sabri yang buat tu. Jadi murid-murid sekalian, nampak tak bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dah tunjukkan kepada kita jalan-jalan terbaik untuk kita buat walaupun kita berada di rumah, kita boleh jemput pahala datang ke rumah. Semuanya bermula daripada apa? Bermula daripada hijrah Rasul. Hijrah Rasul itu betul memang telah membuka satu peluang yang lebih besar agar Islam tersebar ke seluruh dunia. Baik Ustaz Sabri, kalau saya bercerita mungkin sampai ke malam. Saya serahkanlah kepada Ustaz Sabri. Ustaz Sabri pun dah pandang-pandang tu bila nak berhenti. Baik, saya berhenti untuk soalan pertama tu. Silakan Ustaz. Baik, subhanallah. Terkesima saya Ustaz. Saya kira bukan saya seorang sahaja terkesima Ustaz. Anak-anak murid SKBBSD 2 pun sama. Kerana penerangan Ustaz yang sangat menarik tentang kehebatan dan keagungan Rasulullah SAW. Kemudian Ustaz kaitkan pula bagaimana kita nak melahirkan ummah berkualiti ni daripada kita sebelum bangun tidur lagi sampailah kita amalkan seharian. Maksudnya basuh tandas, gaya pemakaian dan sebagainya. Jadi saya kira insya-Allah para penonton khususnya anak-anak didik SKBBSD 2 dapat amalkan dalam kehidupan seharian tentang apa yang nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Muiz sebentar tadi. Baik Ustaz, kita berpindah kepada soalan yang kedua. Kita sering mendengar
kemuliaan bulan Muharram sebagai bulan pertama di dalam kalender Islam. Jadi soalannya, apakah antara kelebihan 10 Muharram tu ya Ustaz? Sebab kita hari ni memang kena Ustaz ngam-ngam di pagi Jumaat yang mulia ini 10 Muharram. Jadi Ustaz, untuk soalan yang kedua, persilakan. Terima kasih Ustaz Sabri. Sebenarnya Ustaz Sabri dah tahu dah soalan ni saja dia tanya. Jadi apa kata kalau saya minta Ustaz Sabri yang jawab dulu? Silakan Ustaz Sabri. Saya gurau dia Ustaz Sabri. Biru dah nampak muka tu kan. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak bercerita tentang kelebihan bulan Muharram ini kan, banyak sebenarnya. Terutamanya kepada 10 Muharram ataupun 10 yang terawal tu. Tuan-tuan dan puan-puan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apabila ditanyakan mengenai puasa Ashura, ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum yaum Ashura. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengejar satu hari yang fadilatnya lebih baik berbanding dengan hari-hari yang lain melainkan hari Ashura. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, murid-murid yang dikasihi sekalian, antara kelebihan perkara yang dituntut sewaktu kita sambut bulan Muharram, terutamanya 10 yang awal ini, ialah untuk kita berpuasa pada hari Ashura. Jadi tuan-tuan dan puan, banyak kelebihannya. Kalau kita nak tanya dan kalau kita nak sebut, memang banyak. Kan? Itu hanya sekadar satu. Kemudian kalau nak tengok pula apa kelebihan puasa Ashura, pun banyak juga. Baik tuan-tuan dan puan. Yang kedua, apabila kita sebut tentang hari Ashura, yang mana hari Nabi Musa diselamatkan manakala Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan. Itu berlaku pada hari Ashura. Kan? Ibnu Abbas pernah berkata lagi, kan? Rasulullah SAW, dia sampai ke Madinah dan baginda mendapati apa? Golongan Yahudi ini, dia berpuasa pada hari Ashura. Kemudian, kenapa golongan Yahudi ini puasa hari Ashura? Kerana ini adalah hari yang mulia yang mana Allah selamatkan Musa dan kaumnya pada hari ini. Dan hari ini juga Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Lalu Nabi Musa berpuasa pada hari ini sebagai tanda kesyukuran. Kemudian Rasulullah SAW kata apa? Kata Rasulullah SAW, aku lebih utama ke atas Nabi Musa berbanding dengan mereka. Maka pada hari itu Nabi SAW pun berpuasa dan memerintahkan supaya kita semua untuk berpuasa. Maksudnya, sebelum ini orang berpuasa kerana Nabi Musa. Kemudian Nabi SAW sendiri berpuasa supaya menjadi syariat, menjadi sunnah kepada orang lain untuk turut berpuasa. Jadi bila kita tanya kenapa kita berpuasa, sebab kita nak ikut sunnah Nabi, kita pun berpuasa. Murid-murid sekalian, apa maksud sunnah? Sunat tu apa? Sunat tu bukan potong saja. Sunnah ini apa dia? Kalau orang sebut apa yang kita belajar? Sunnah ni buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Itu yang kita belajar. Jadi mungkin kita boleh sebut macam sunnah ini kita buat dapat pahala, tak buat rugi. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadilah kan. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, kelebihannya lebih baik daripada dunia dan isi-isinya kan. Kemudian Nabi beristighfar sebanyak 70 kali. 70 kali je. Sikit betul. Siapa yang hari-hari istiqamah istighfar 70 kali? Ada? Mungkin ada. Tapi kebanyakan kita mungkin tak ada. Termasuklah diri saya. Kan? Nampak tak? Kenapa Allah bagi pahala yang banyak walaupun bendanya sikit. Kita buat bendanya sikit. Sebagai contoh, kita sedekah. Kan? Kelebihan sedekah tu macam mana? Kelebihan sedekah itu ibaratnya seperti satu biji benih kemudian tumbuh 7 tangkai. Daripada 7 tangkai itu tumbuh pula 100 biji. Nak nampak tak bagaimana kelebihan sedekah itu Allah gambarkan seperti itu. Hebat tak hebat sedekah ni? Kan daripada sebiji benih tumbuh 7
Daripada 7 tumbuh 100 lagi. Tak terbayang kan? Tak terbayang. Ada orang tanya, cikgu saya ni tak ada duit, saya nak sedekah macam mana? Ingat murid-murid sekalian, sedekah itu bukan hanya sekadar dengan duit sahaja, tetapi bercakap baik itu juga adalah sedekah. Kan kita alih barang ataupun halangan dari jalanan juga adalah sedekah. Apa lagi? Senyum itu sedekah kan. Lepas ni kalau kawan-kawan jumpa kawan senyum. Apa pasal kau senyum? Aku ni nak sedekah. Aku ni bukan peminta sedekah. Tak. Murid sekalian, senyum itu sedekah, kata baik itu sedekah, buat baik itu sedekah. Bukan hanya sekadar duit ringgit sahaja. Tapi kalau kita bagi duit pun bagus juga. Kan murid-murid sekalian, ingat apabila kita bercerita tentang kebaikan, tentang sedekah dan sebagainya, banyak sangat kelebihan. Seterusnya, murid-murid sekalian, apa lagi? Kejap. Ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba lupa. Blank kan? Tiba-tiba blank. Okey. Dari Abu Qatadah. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa Ashura. Kemudian, maksudnya, aku berharap ke atas Allah Subhanahu Wa Taala agar dengan puasa itu Allah dapat mengampunkan dosa kita setahun yang lalu. Nampak tak kelebihan puasa Ashura? Allah ampunkan dosa kita, tuan-tuan dan puan. Allah ampunkan dosa kita setahun yang lalu. Hebat tak hebat? Kan power tak power? Padu tak padu? Jadi murid-murid sekalian, kalau nak ditanya tentang kelebihan hari Ashura, saya yakin banyak sangat kan 10 Muharram. Jadi sekarang ini kita jangan fikirkan tentang pahala dan sebagainya, kita buatlah ikhlas kerana Allah SWT. Silakan Ustaz Sabri. Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Hari ini saya kira Ustaz, kita semua telah menimbul satu ilmu pengetahuan yang baru tentang kelebihan 10 Muharram. Saya pasti anak-anak didik murid di SK BBSD 2 pun rasa begitu. Ustaz telah kaitkan kelebihan 10 Muharram, sebaiknya kita banyakkan bersedekah. Kita banyakkan berpuasa. Kemudian kita banyakkan berselawat. Jadi kalaulah ada di antara kita tak dapat mengamalkan ketiga-tiga perkara tu pada tahun ini, pada 10 Muharram yang terawal ni, pada tahun hadapan kita cuba untuk tekad untuk melaksanakan apa yang telah dinasihatkan oleh Ustaz Abdul Muiz tadi. 3 perkara yang saya lihat, banyakkan berselawat, banyakkan bersedekah dan kita berpuasa di awal 10 Muharram. Baik, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa berazam untuk melakukan kebaikan. Baik Ustaz, kita nak pergi ke soalan yang terakhir untuk pusingan yang pertama ini. Soalannya begini Ustaz, apakah pengajaran hijrah Nabi Muhammad SAW yang boleh kita ambil sebagai panduan dalam kehidupan seharian? Sebab kalau kita cakap pasal Nabi Muhammad mesti berkaitan dengan hijrah. Jadi apa ibrah ataupun pengajaran yang kita boleh dapatkan? Jadi untuk ini apa pendapat Ustaz? Persilakan. Okey, terima kasih banyak pada Ustaz Sabri. Baik Ustaz Sabri tanya pendapat. Kalau dia tanya pendapatan, sebersalah pula saya nak jawab. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, murid-murid yang saya kasih sekalian kan, bila kita bercerita tentang hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak sangat ibrah ataupun pengajarannya. Yang kita tahu Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah, itu sahaja. Tetapi hakikatnya, kalau kita lihat murid-murid sekalian, banyak sangat pengajaran yang boleh kita ambil. Mungkin saya boleh sebut beberapa perkara. Antaranya, yang pertama adalah kesetiaan. Kesetiaan, pengorbanan seorang sahabat kepada orang yang mereka cinta. Sebagai contoh, kita ambil kisah Saidina Abu Bakar. Bagaimana Saidina Abu Bakar sanggup untuk menemani Nabi SAW meninggalkan kampung halamannya untuk berhijrah bersama Nabi. Murid-murid sekalian, hijrah Nabi ini bukan semudah yang kita sangka. Kalau kita nak pergi dari Melaka ke Perak, ke Kedah dan sebagainya, kita start kereta, kan kita terus jalan boleh sampai ke ke Kedah ataupun ke Perak. Senang. Tetapi Nabi SAW berhijrah ni bukan semudah yang disangka. Kan, sampai Nabi berhijrah, Nabi nak keluar hijrah itu sendiri, rumah baginda dikepung oleh kaum kafir musyrikin. Nampak tak murid-murid sekalian? Susahnya nak berhijrah ni.
Mereka bukan sekadar nak mengepung, tetapi mereka nak bunuh. Mereka nak bunuh Nabi. Kan? Kemudian bila Nabi keluar, mereka kejar Nabi sampai Nabi kena menyorok dekat Gua Sur. Dalam Gua Sur itu pula, murid-murid sekalian, apa yang berlaku? Kisah yang kita biasa dengar, bagaimana Saidina Abu Bakar menutup lubang-lubang daripada bahaya agar tidak terkena kepada Nabi SAW. Nampak tak? Bagaimana kesetiaan seorang sahabat untuk menjaga orang yang dia cinta. Ni sahabat, murid sekalian, ni sahabat. Bukan ayah kita, bukan mak kita. Kalau mak ayah kita, lebih-lebih lagi lah kita akan sayang kepada mereka. Murid-murid sekalian, nampak tak? Bagaimana pengorbanan seorang sahabat untuk melindungi orang yang dia cinta. Murid-murid sekalian, itu kita tengok dari segi kepada Saidina Abu Bakar. Kita tengok pula bagaimana Saidina Ali karamallahu wajhah pada waktu itu sanggup berlakon menjadi Nabi di tempat pembaringan Nabi. Bahaya tak? Bahaya. Kan pada waktu itu Nabi keluar, kemudian pada waktu itu juga Allah tidurkan kaum kafir Quraisy yang berada di luar rumah Nabi. Kan? Kemudian apa berlaku? Saya kira pasti anda semua dah belajar benda ni. Dah ingat dah. Kita ulang sikit sahaja. Kemudian apa berlaku? Bila terjaga, kan? Kemudian bila mereka terjaga, mereka buka pintu. Nampak orang tengah tidur. Masing-masing dah bersedia untuk membunuh yang dikatakan Nabi itu. Dah bersedia nak bunuh. Dah nak bunuh dah. Dah angkat parang nak bunuh. Tapi bila ditarik selimut, rupanya yang ada di situ bukan Nabi, tetapi Saidina Ali karamallahu wajhah. Nampak tak murid-murid sekalian? Kalau kita lah disuruh macam tu, boleh tak kau tolong jaga, kau tolong berlakon jadi aku, kau duduk kat situ. Kan? Berlakon je. Belum tentu lagi kita nak buat. Sedangkan pada waktu itu, kita sedang diancam satu bahaya. Nampak tak murid-murid sekalian? Bagaimana kesetiaan para sahabat, bagaimana kesetiaan seorang pengikut yang sanggup meninggalkan kampung halaman untuk mengikut Nabi SAW yang pada waktu itu mungkin tak tahu bagaimana keadaan kota Mekah, kota Madinah pada waktu itu. Zaman dulu bukannya ada gambar, bukannya ada telefon, bukannya ada WhatsApp dan sebagainya. Okey, kami dah ready, dah bersedia menjemput kamu. Nampak tak murid-murid sekalian? Nampak tak? Bukan macam tu sekarang ni. Macam zaman dulu. Sekarang ni berbeza. Kan? Tetapi keyakinan kepada Allah SWT, beliau sanggup untuk mengikut Nabi pergi berhijrah bersama-sama. Kemudian, antara perkara yang paling penting juga, ibrah yang kita dapat sewaktu hijrah Nabi ini. Kita mungkin biasa dengar kan hadis berkenaan dengan niat. Kan? Kalau hadis 40, itulah tajuk yang pertama. Kepentingan niat untuk berhijrah. Nabi SAW sebut apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ilid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan sesungguhnya orang yang apa yang kita niatkan itulah yang akan kita dapat. Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat hijrah kerana Allah dan Rasul. Sesiapa yang hijrah kerana mencari dunia, kerana wanita untuk dinikahinya, maka hijrahnya itulah apa yang dia dapat. Nampak tak murid-murid sekalian? Dengan hijrah ini, datangnya satu hadis yang sangat popular. Ibrah yang kita boleh dapat. Nampak tak? Hadis ni kita biasa dengar kan? Innamal a'malu binniyat. Setiap apa yang kita nak buat itu bermula dengan niat. Yang belakangnya tu kita tak sebut. Kalau hijrah kerana Allah dengan Rasul, kita akan dapat Allah dan Rasul. Tapi kalau kita hijrah kerana cari dunia dan untuk wanita yang kita nak nikah, maka itulah yang akan kita dapat. Jadi murid sekalian, hijrah itu telah mendatangkan satu hadis yang cukup popular kepada kita. Seterusnya, kalau boleh kita nak sebut juga, wujudnya Allahumma salli ala sayyidina kerajaan Islam yang pertama, yang mana menyatukan akidah, syariat dan hukum di kota Madinah. Kota Madinah ni adalah merupakan kerajaan Islam yang pertama. Bagaimana Nabi SAW sampai sahaja ke Madinah, kan? Bukan di pekan Madinah lah, bukan di bandar Madinah, tetapi di pinggir Madinah. Pada waktu itu,
penduduk Madinah dah bersedia nak menyambut Nabi. Kan? Waktu itu kita biasa dengarkan Tala'al badru alaina. Nasyid itulah yang dikumandangkan sewaktu ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu mereka pun tak kenal Nabi, tak tahu Nabi itu macam mana, kan? Hanya sekadar mendengar Nabi itu begini. Bila sampai sahaja Nabi ke kota Madinah, mereka menyambut dengan penuh gembira kerana mereka yakin Nabi itu adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin yang terakhir kita nak sebut tentang ibrah hijrah ini ialah perancangan yang strategik bagaimana nak menyebarkan agama Islam itu ke seluruh dunia. Macam yang disebutkan tadilah, hijrah ini bukan hanya sekadar hijrah semata-mata, tetapi bermula dengan hijrah itu, kan, Islam tersebar ke seluruh dunia, murid-murid sekalian. Yang pertama, saya sebut balik, saya ulang balik yang pertama tadi apa? Yang pertama, murid-murid sekalian, Allah maksudnya saya cakap saya pula lupa kan. Okey, yang pertama, kesetiaan para sahabat. Kesetiaan para sahabat. Yang kedua, kepentingan niat untuk kita berhijrah sampai keluar hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian yang ketiga, kita lihat apa dia? Yang ketiga ialah wujudnya kerajaan Islam yang pertama ketika di Madinah, dan yang keempat, perancangan bagaimana untuk menyebarkan agama Islam berpunca daripada hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ustaz Sabri. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Abdul Muiz. Penerangan soalan yang ketiga begitu ketara. Banyak yang telah Ustaz senaraikan tentang pengajaran yang boleh kita teladani, terutama dalam berdepan dengan cabaran kehidupan hari ini. Ustaz telah senaraikan tentang kesetiaan, boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita di rumah maupun di sekolah. Kemudian sentiasa memperbaharui niat yang ke arah kebaikan dan sebagainya. Baik, sebelum kita telah, untuk pengetahuan semua, kita telah tamat untuk sesi yang pertama dalam bentuk forum. Sebelum kita berpindah ke sesi yang kedua, yakni sesi... Ada dua sesi ke Ustaz Sabri, tak bagi tahu pun. Sesi yang kedua Ustaz, yakni interaksi bersama murid. Boleh jadi ada di antara anak murid kita yang sangat kagum dengan cara penyampaian Ustaz. Mereka terdetik nak tanya soalan kepada Ustaz. Pandai sangat muja ni Ustaz Sabri. Okay, pandai Ustaz buat kelakar. Baik, bagi memberikan peluang untuk Ustaz rehat sebentar, insya-Allah. Boleh tidur tak? Janganlah tidur Ustaz, minum boleh insya-Allah. Minum. Tapi puasa insya-Allah. Okay. Sebelum kita pergi ke pusingan seterusnya, saya nak bagi ucapan tentang ataupun nak bagikan tentang maklumat kepada khususnya anak murid SKBBSD 2 tentang sempena program pada pagi yang mulia ini. Pihak penganjur telah menyediakan e-sijil, yakni penyertaan yang disediakan kepada semua murid ataupun ibu bapa, guru juga yang mengikuti program ini. Boleh klik, tuan-puan boleh klik dekat ruangan komen tu dah ada dah. Boleh klik pada Google Form yang disediakan dalam ruangan chat, isikan maklumat diri yang betul. Kalau isi tak betul, maka sijil nanti tak betul lah tuan-puan. Boleh menggunakan email peribadi, tetapi digalakkan menggunakan akaun MOE murid lah. Baik, e-sijil penyertaan dijana secara automatik dan akan terus ke email yang telah didaftarkan. Baik. Kita terus pergi kepada sesi yang kedua Ustaz. InsyaAllah sesi yang kedua ni adalah kita nak memberi ruang soalan yang akan diajukan oleh salah seorang daripada murid-murid SKBBSD 2. Jadi insya-Allah sesiapa yang berminat boleh untuk menanyakan soalan. Okey, Akil Muhammad Hakil Haziq diangkat tangan tu Ustaz, insya-Allah. Muhammad Hakil Haziq nak bertanyakan soalan, jadi boleh buka mikrofon untuk bertanyakan soalan. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Saya Muhammad Akil Haziq dari kelas 5 Cempaka dan saya ingin bertanya. Sebelum itu saya nak nyanyikan sedikit lagu. Boleh Ustaz? Boleh. Banyak pun tak apa. Hijrah itu pengorbanan. Hijrah itu perjuangan. Jadi soalan saya, kenapa hijrah ni selalu dikaitkan dengan pengorbanan? Boleh Ustaz jelaskan? Boleh Akil. Oh, susah soalan ni. Ustaz Sabri tak bagi tahu pun. Macam mana saya nak jawab? Saya tak nak jawab lah. Bagi Ustaz Sabri lah jawab. Masya Allah Ustaz. Saya kira merdu sungguh suara adik Akil Haziq ni Ustaz. Sangat unik. Soalan yang diajukan. Tak payah nak ikut skrip sangat lah Ustaz Sabri. Tiba-tiba pula merdu. Bagilah peluang Ustaz. Soalan yang diajukan Ustaz dimulakan dengan nyanyian. Boleh jadi Ustaz menjawab Nasib baik tak tarian kan? Itulah. Baik Ustaz. Tak silap saya Ustaz, adik Akil Haziq ni merupakan salah seorang daripada wakil E-Solo. E-Solo Nasyid MQSS merupakan wakil daerah petaling utama dan saya difahamkan beliau telah berjaya pergi ke peringkat negeri. Jadi dekat sini saya rakamkan ucapan tahniah dan semoga berjaya pada peringkat yang seterusnya. Baik, berbalik kepada soalan adik Akil Haziq tu Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada adik Akil Haziq kan. Dah tahu Johan E-Solo kenapa nyanyi 2 rangkap aja. Patut nyanyilah sampai habis kan. Barulah kita ada konsert pada hari ini. Baik, murid-murid sekalian. Sebenarnya mungkin saya tadi Ustaz Ruzaimi tu pun sahabat saya sebenarnya. Kami sama-sama belajar dulu beliau pun biasa lepak rumah saya pun biasa lepak rumah dia kan. Ustaz Ruzaimi tu. Cuma nampak sekarang ni dia dah jadi lebih hebat kan. Alhamdulillah. Baik murid-murid sekalian, mungkin ada antara kita yang salah sangka. Satu Muharram itu adalah waktu Nabi hijrah. Hakikatnya tidak murid-murid sekalian Nabi tidak berhijrah pada bulan Muharram. Sebetulnya penghijrahan Nabi itu berlaku pada bulan Rabiul Awal. Kalau kita sebut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Apa hari ni saya asyik lupa aje. Terpesona kot tengok Ustaz Sabri ni. Asyik lupa je ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kalau kita lihat penyusunan bulan-bulan Islam ni bukanlah ditetapkan oleh Nabi. Itu yang pertama. Bahkan kalau kita nak tengok menurut sekalian bahawa bulan hijrah ini dimulakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab pada tahun ke-17 hijrah. Pada waktu tu sahabat dah berbincang dah. Banyaklah cadangan yang dilontarkan tarikh dan bulan untuk dijadikan sebagai bulan pertama bulan Islam. Ada yang kata pada bulan kelahiran Nabi. Ada juga yang nak mulakan dengan tarikh kewafatan Nabi. Ada yang memilih bulan Ramadan pun. Nak dikatakan sampai macam tu sekali kan. Akhirnya Sayyidina Umar kata dia buat keputusan untuk menjadikan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam Islam. Antara sebabnya ialah kerana pada waktu itu kan umat Islam pun baru habis menunaikan haji. Kalau kita nak tengok kronologi penghijrahan Nabi itu, Nabi mula berhijrah pada 27 Safar. Kemudian pada 27 Safar itu Nabi meninggalkan rumah dan baginda bermalam di Gua Sur selama 3 hari. Kemudian lepas habis sahaja di Gua Sur, itu pun banyak cerita kan, kita pun tahu bagaimana labah-labah menutup sarang, kemudian datang burung merpati untuk bertelur di hadapan pintu gua dan sebagainya. Itu panjang ceritanya. Kemudian barulah Nabi keluar pergi ke Madinah. Kemudian pada 8 Rabiul Awal, baginda tiba di Masjid Quba dan mendirikan masjid pertama. Dan pada 12 Rabiul Awal, Rasulullah ke Madinah. Jadi murid-murid sekalian, kalau nak ditanya, apakah maksud pengorbanan? Apakah maksud pengorbanan, maksud dia macam ni murid-murid sekalian Kalaulah saya minta Akil Haziq, okey Akil, sekarang ni Akil pindah daripada rumah Akil, pergilah mana-mana, tak payah bawa selai baju pun. Apa yang Akil rasa? Okey, kalau saya minta Nur Sarah sekarang ni siap-siap pergi, depan tu ada kereta, pergi ke Perak.
Tak payah bawa mak ayah, tinggalkan semua harta benda, tinggalkan handphone tu, pergi ke Perak. Sarah nak tak? Tak nak kan? Tak nak. Tetapi kalau kita lihat bagaimana kan penduduk Mekah pada waktu itu sanggup meninggalkan harta benda mereka hanya kerana percayakan kepada Nabi SAW. Sedangkan mereka sendiri tak tahu Madinah tu macam mana rupa dia. Macam mana bentuk muka bumi Madinah ni. Tak tahu. Apa yang ada dekat Madinah ni tak tahu. Mereka keluar beramai-ramai berhijrah untuk pergi ke Madinah. Sampai mereka disebut sebagai kaum muhajirin. Dekat Madinah tu ada dua bangsa yang selalu bergaduh. Aus dan Khazraj. Akhirnya disatukan menjadi kaum Ansar. Kemudian murid-murid sekalian, bagaimana orang-orang muhajirin ini sampai sahaja ke Madinah disatukan oleh Nabi SAW. Sebab tu dalam lagu apa? Kaum muhajirin dan Ansar bersatu. Nampak tak? Bagaimana kaum muhajirin, orang yang berhijrah dari Mekah sampai ke Madinah, Aus dan Khazraj dipersaudarakan menjadi kaum Ansar. Akhirnya kaum muhajirin dan Ansar bersatu. Yang paling best sekali ialah apabila ada antara kaum Ansar ini sanggup memberikan isteri mereka kepada kaum muhajirin untuk dinikahi. Maksudnya tinggalkan isteri dan diberi isteri itu kepada kaum muhajirin. Kerana persaudaraan yang begitu hebat. Itu juga adalah salah satu pengorbanan. Kan murid-murid sekalian kan? Pengorbanan yang paling hebat adalah untuk melihat bagaimana Islam itu disebarkan ke seluruh dunia. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita sendiri pun disuruh sekarang ini Muiz, sekarang ni dengan pakai baju ni, kau pergi ke Negeri Sembilan sebagai contoh, pergilah mana-mana kau duduk situ, bina kehidupan baru. Bagaimana? Kan Abdurrahman bin Auf, antara orang yang kaya. Kan? Sampai sahaja di Madinah. Apa dia buat? Dia mulakan perniagaan semula. Meninggalkan perniagaan yang dah mungkin kaya dah dekat Mekah tu. Itulah namanya pengorbanan. Jadi murid-murid sekalian, apabila sebut tentang perubahan, hijrah, kita tidak boleh lari daripada kesusahan. Ingat, kita biasa dengar, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Untuk berubah, untuk berhijrah, kita memang tak boleh nak lari daripada kesakitan, tak boleh lari daripada kesusahan. Tapi yakin dan percayalah murid-murid sekalian, kesusahan itulah yang akan menyenangkan kita kemudian. Contohnya murid-murid sekalian sekarang ni lah, kan belajar dekat rumah, pelajar-pelajar tingkatan 5, UPKK pun tak tahu jadi ke tidak, kan. Kemudian tahun 6 tak ada UPSR, duduk pula kat rumah, apa jadi ni? Pening kepala aku, oh my god, kan. Kita sendiri dah blur. Apa nak jadi lepas ni? Nak masuk tingkatan 1 macam mana? Nak masuk MRSM, nak masuk SBP, nak masuk itu ini, tak tahu macam mana. Kan? Tahun 6, ambil tak UPKK tahun lepas? Tak ambil kan? Nampak tak? Macam mana perubahan itu berlaku? Kita sendiri tak tahu. Tetapi percaya dan yakinlah murid-murid sekalian. Sekarang ini kita rasa susah, yakin dan percayalah. InsyaAllah satu hari lagi kita akan rasa senang. Kerana kesusahan kita sekarang. Kalau sekarang ini kita tak masuk PDPR, tak ikut cakap cikgu, tak buat kerja sekolah, tak buat apa sahaja yang cikgu suruh, kita senang sekarang. Yakin dan percayalah, satu hari nanti kita akan susah. Jadi murid-murid sekalian, biarlah kita susah dulu. Dan akhirnya kita akan senang kemudian. Sama seperti hijrah Nabi. Susah dulu dan senang kemudian. Hinggalah kita mendapat agama Islam hasil daripada dakwah dan hijrah Nabi SAW. Terima kasih Ustaz Sabri. Rasa setakat tu saja kot. Ada lagi ke? Harapnya tidaklah. Kan? Gurau aja. Okey, baik. Terima kasih banyak. Saya serahkan kembali pada Ustaz Sabri. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Muiz bin Rosli. Saya kira cukup jelas jawapan yang telah diberikan. Mudah-mudahan semua murid termasuk adik Akil Haziq yang bertanya tadi dapat praktikkan dalam kehidupan segala nasihat-nasihat yang telah diberikan. Jadi di sini, betul lah kata Ustaz, kita tamat di sini Ustaz insya-Allah. Saya rumuskan, sebelum tu saya nak rumuskan tentang sebagai seorang Islam yang beriman dan bertakwa. Wajar kiranya kita semua mengambil dan memanfaatkan segala ilmu yang telah disampaikan. Jika kita merasakan pada tahun Islam yang lepas kita banyak kekurangan, maka mari kita bersama-sama di awal Muharram ini berhijrah
ke arah yang lebih baik sekaligus menyahut tema Mahal Hijrah pada tahun ini, Manhaj Rabbani, ummah berkualiti. Baik, untuk itu kita sudah sampai ke penghujung majlis. Saya mewakili pihak penganjur daripada Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dan mewakili pihak sekolah juga ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Ustaz Abdul Muiz kerana sudi memenuhi jemputan untuk majlis kita pada pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan terima kasih. Baik. Untuk program ataupun kita punya forum kita telah tamat di sini. InsyaAllah saya akan teruskan kepada bahagian untuk maklumat murid tentang program-program yang kita jalankan sepanjang Ma'al Hijrah ini. Antaranya adalah kita telah menyediakan link kuis online yang kita akan lamparkan ataupun kita berikan di dalam ruangan komen, insya-Allah. Baik, di dalam kuis online ni murid digalakkan untuk menjawab segala soalan. Jadi satu kelebihan bagi murid-murid yang dapat mengikuti kita punya majlis Ma'al Hijrah hari ini, mudah-mudahan apa yang Ustaz Abdul Muiz terangkan tadi menjadi salah satu sumber untuk kamu menjawab soalan kuis nanti. Baik, bagi memeriahkan lagi majlis kita pada hari ini, diminta semua para pelajar, para murid, guru-guru dan ibu bapa untuk membuka kamera untuk kita untuk sesi bergambar. Baik, semua diminta untuk buka kamera. Okey. Silakan siapa yang nak takap bergambar menggunakan kamera telefon boleh ataupun screenshot laptop masing-masing, silakan. Baik, semua sedia? Dalam kiraan 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tamatnya sesi kita bergambar tadi, maka tamatlah majlis kita pada pagi ini. Baiklah, saya mewakili pihak majlis dan pihak sekolah merakamkan ucapan sekali lagi penghargaan dan terima kasih ke atas hadirin dan hadirat, atas komitmen kehadiran dan khususnya kepada tuan penceramah kita Ustaz Abdul Muiz bin Rosli atas kesudian sekali lagi. Saya sangat terkesima Ustaz sanggup datang di saat-saat yang kami sangat perlukan Ustaz, insya-Allah. Baik, insya-Allah pada masa akan datang pihak Panitia Pendidikan Islam dan Panitia Bahasa Arab akan sentiasa berkongsi perkembangan program yang berkaitan dengan agenda memartabatkan ummah, memperkasakan modal insan. Jadi insya-Allah kami harap, saya yakin dan percaya semua murid-murid rasa sangat seronok dengan tuan penceramah kita pada hari ini. Mungkin pada program-program yang akan datang kita akan menjemput sekali lagi Ustaz Abdul Muiz. Sekali lagi saya rakamkan, terima kasih dan saya akhiri dengan wallahu taala a'lam wa ahkam. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Tahniah Ira. Tahniah Ustaz Safi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz Muiz.
Terima kasih Ustaz Muiz. Terima kasih Ustaz.